sedikit 20 hingga 28, hampir 9 ayat. Kita bacakan kepada ayah ibu semua, dan marilah sama-sama kita mengambil teladan lebih kurang 10 pengajaran yang indah daripada rakaman Allah Subhanahu wa taala mengenai perihal lelaki dari hujung kota ini. Yang pertama sekali, pengajaran yang pertama sekali, betapa mulianya orang-orang biasa apabila membantu para ulama. Ini kerana sekarang nabi-nabi dah tak ada. 3 orang rasul yang diceritakan dalam surah Yasin itu adalah insan yang dipilih Allah, yakni para rasul. Sekarang 2020 akhir zaman, sudah tidak ada para rasul. Yang menjadi rasul yang terakhir adalah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya, ulama lah pewaris para anbiya. Maka antara sebab Allah Taala memuliakan seseorang manusia seperti saya, Kak Rozi, Tia dan semua sekali, adalah apabila saya membantu para ulama berjuang menyelamatkan umat. Kerana lelaki ini, dia adalah orang biasa. Dia tidak pun dikenali oleh sesiapa. Namun Allah Ta'ala merakamkan kisahnya, hingga dialognya, hingga suaranya sama, seimbang. Banyak ayat daripada lelaki ini sama banyak dengan ayat 3 orang rasul. Betapa mulianya kedudukan lelaki ini hingga dia punya ucapan lebih banyak daripada ucapan para rasul, dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin. Dan betapa mulianya lelaki ini sehingga Allah Ta'ala menjadikan kematiannya sebagai sebab untuk Allah Ta'ala menghancurkan penduduk Antakya ini, ataupun penduduk Qaryah ini. Allah Ta'ala memusnahkan kaum ini bukan kerana mereka mahu merejam para anbiya. Para anbiya mahu direjam oleh kaum ini berdasarkan kita baca ayat-ayat sebelum. Tetapi Allah Ta'ala belum memusnahkan mereka, walaupun mereka memutuskan untuk membunuh para anbiya. Tetapi ayat 28 mengajar kita, Allah Ta'ala memutuskan wala yakhafu aqbaha, Allah memutuskan untuk memusnahkan kaum ni apabila berlaku kematian lelaki berkenaan. Bukan kematian para rasul, tetapi kematian lelaki berkenaan telah mendapat perhatian daripada langit, sehingga Allah Ta'ala menjadikan kematian lelaki ini sebagai isu besar di langit, sehingga Allah Ta'ala menurunkan bala, Allah Ta'ala menurunkan azab kepada penduduk ini hanya kerana satu lelaki telah mati, dibunuh oleh mereka. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi, yang merujuk kepada satu orang lelaki yang telah dibunuh oleh kaum tadi. Betapa mulianya lelaki ini kerana membantu para rasul. Jadi teladan untuk kita, tadabbur kita adalah, semua kita tahu kita tidaklah banyak amal soleh, kita tidaklah bersih hati selalu, kita bukanlah wali-wali Allah, solat kita pun kadang tidak sempurna. Maka pilihlah untuk membantu para pewaris perjuangan para anbiya, para ulama yang berjihad untuk menyelamatkan umat dan masyarakat. Hulurkan bantuan kepada mereka. InsyaAllah ini antara sebab-sebab Allah Ta'ala akan mengharumkan nama kita pada penduduk langit. Ya, itu nombor 1 kita belajar. Catat ke tidak tu insyaAllah? Yang kedua, kita nak belajar yang kedua, iaitulah tiadanya respon daripada kaumnya. Masa kita baca ayat-ayat tadi, pengajaran yang kita perolehi adalah Allah tidak pandang natijah, Allah Ta'ala pandang usaha. Allah Ta'ala tidak pandang
berlaku tak perubahan kepada orang yang kau telah buka mulut untuk bercakap dan berdakwah? Yang Allah Ta'ala pandang adalah kau buka mulut ke tidak? Adakah kau bercakap dengan sopan santun ke tidak? Jadi Allah Ta'ala merakamkan daripada ayat 20 hingga 27, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ayah ibu, ya, para pelajar daripada negeri Johor Darul Ta'zim. Allah Ta'ala merakamkan ucapan lelaki ini tanpa sebarang feedback, tanpa sebarang respon daripada kaumnya. Betul tak? Tak ada ucapan kaumnya. Yang ada adalah ucapan lelaki ni, ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23, ayat 24, ayat 25, ayat 26, ayat 27. Semuanya ayat-ayat yang mana lelaki ni cakap. Kaum dia takkan tak respon sepatah. Kaumnya takkan tak respon, sedangkan kaumnya telah respon kepada 3 orang Rasul. 3 orang Rasul ini berdakwah. Kaumnya telah respon, ma antum illa basyarum mithluna. Kaumnya telah respon, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Kaumnya telah respon, in antum illa takdzibun. Kaumnya telah respon, inna tatayyarna bikum. Tetapi tiba-tiba ketika lelaki ini berkata-kata, Allah Ta'ala tidak memaparkan respon kaum. Kenapa agaknya? Logiknya pasti kaumnya respon. Kalau Rasul pun mereka respon tak puas hati, marah dan nak rejam. Ini kan orang biasa-biasa seperti lelaki ini. Pastinya ada respon daripada kaumnya. Tetapi Allah Ta'ala tidak rakamkan ucapan kaumnya ketika lelaki ini berkata-kata, karena hikmah-hikmah tertentu. Antaranya adalah untuk mengajar kita, bila kita bercakap ketika berdakwah, yakinlah ada pencatat kepada ucapan kita, dan ini adalah bukti mudah-mudahan yang boleh memberatkan timbangan di hari akhirat. Manakala respon orang yang mendengar itu bukan sepatutnya diberikan perhatian oleh para pendakwah. Maksud saya adalah jangan terlalu mengharapkan kaummu berubah, mendapat hidayah, sehingga kau jadi kecewa akibat daripada ucapan yang seolah-olah tidak menimbulkan kesan. Kita kena ada prinsip, Allah memandang ucapan saya. Allah tidak melihat sejauh mana ucapan ini memberikan perubahan ataupun tidak kepada masyarakat. Kita buka mulut, orang still tak masuk Islam. Kita buka mulut, orang still tidak berubah. Tak apa, jangan kecewa kerana kisah lelaki ini mengajar kita. Allah catat semua ucapan pendakwah. Orang berubah, orang tak berubah, itu nombor 2. Itu nombor 2 kita belajar. Yang ketiga, tidak takut mati. Antara ciri orang beriman yang sebenar adalah tidak takut kepada mati. Dia percaya Allah Ta'ala sudah menetapkan hidup dan mati. Larilah ke mana pun, kalau Allah Ta'ala takdirkan, mati tetap mendatangi. Yang menjadi kerisauan orang-orang beriman adalah apakah bekalan seandainya mati itu berlaku dalam masa yang terdekat. Orang beriman meyakini mati itu bukanlah penamat kepada kehidupan. Mati itu hanyalah perpindahan sahaja dari alam dunia ke alam akhirat yang kekal abadi, tiada kematian selepas kematian yang pertama. Ini cara pandang orang mukmin kepada kematian. Perhatikan lelaki ini, ayah ibu sekalian. Lelaki ini tidak pun takut kepada kematian. Sebab apa? Sebab iman yang telah masuk ke dalam hati sanubarinya telah menyebabkan beliau meyakini ajal maut di tangan Allah. Kalau menggunakan logik, lelaki ini boleh berfikir 3 orang Rasul pun mahu dibunuh dengan cara rejam. 3 orang yang hebat pun mahu dibunuh, apatah lagi saya, orang biasa-biasa tak dipandang pun lagi mudah lah diorang pijak, diorang lanyak, diorang ganyang saya. Tetapi mati ni tak ada dalam fikiran lelaki ini. Sebab itu Allah Ta'ala merakamkan yasa'a. Lelaki ini berjalan dengan tergesa-gesa. Saya menjangkakan lelaki ini sama ada tidak mahu bantu para Rasul dengan pelbagai alasan. Antara alasan itu adalah nanti dibunuh, nanti siapa nak jaga orang-orang yang terdekat dengan kita. Ataupun lelaki ini
tidaklah berjalan dengan cepat kerana bimbang nanti dipukul, dibunuh. Tetapi sebaliknya Allah Ta'ala merakamkan yas'a. Ini menunjukkan lelaki ini tidak takut kepada ancaman maut yang boleh mendatangi dirinya sebagaimana telah datang kepada para rasul yang dipelihara Allah. Rasul tu Allah Ta'ala pelihara. Diri aku ni mana ada? Tak terjamin pun Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Tak terjamin pun diri aku akan dipelihara Allah. Jadi seolah-olah lelaki ni sedang menuju ke lubang kematian dia. Tetapi mati tu dia tak takut. Sebab apa? Bagi orang mukmin, mati ni hanya perpindahan. Sakit di tali gantung hanya seketika cuma. Sakit dipukul diganyang hanya seketika cuma. Lepas tu adalah nikmat yang tidak dapat diterangkan dengan perkataan yang tidak berkesudahan dan berpenghujung. Adakah kita berfikir begitu? Nikmat kematian sebagai mukmin adalah bukan pada detik mati itu, sebab detik mati itu sakit. Orang mukmin pun akan sakit. Tetapi lepas tu yang seronoknya. Lepas itulah adanya kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya, di dunia barangkali sakit lelaki ni, tetapi bila dia masuk alam barzakh, dia masuk alam akhirat, dah tak ada dah sakit. Alangkah duka citanya manusia memilih hidup yang rendah dan mengabaikan persiapan untuk alam akhirat yang kekal abadi penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Lelaki ini tidak takut kepada mati sebab mukmin dia bukan fikirkan mengenai mati. Yang dia risau adalah lepas mati. Bagaimana amalan aku boleh membentuk kehidupan yang lebih baik di hari akhirat nanti. Itu nombor 3. Dan sebab itulah kalau ayah ibu perasan ya, saya nak nasihatkan agar mutekan audio anda ya. Sesiapa yang terlupa nak mutekan audio anda supaya saya boleh bagi perhatian insya-Allah. Baik. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala tidak menyebut pun lelaki ini dibunuh. Dalam Al-Quran banyak bab Allah Ta'ala rakam mengenai perkataan-perkataan mati dibunuh. Ya, fayaqtuluna wa yuqtalun contohnya. Ya, wa qatala Daud, Jalut. Tetapi tiba-tiba dalam kisah lelaki ini daripada ayat 25 hingga ayat 26 tidak disebut lelaki ini mati dibunuh. Transisi ayat 25 kepada ayat 26, para ulama jumhur mengatakan lelaki ini mati dibunuh kerana mustahil lelaki ini dinampakkan syurga melainkan selepas mati. Mustahil seseorang akan nampak syurga melainkan selepas mati. Maka for sure daripada ayat 25 ucapan terakhirnya di dunia menuju pada ayat 26 dia melihat syurga. Ada tengah-tengah 25 dengan 26 tu babak dia mati. Ulama kata dia mati dipukul. Tetapi Quran tak sebut. Kenapa? Kerana mati itu sangat remeh pada fikiran lelaki berkenaan sehingga Quran tidak menyebut dia mati dibunuh sebab dia sendiri tidak takut kepada mati berkenaan. Allahu Akbar. Kita fikirkan sejenak. Bagaimana kita dengan lelaki ini? Sedangkan kita bertemu dengannya setiap hari Jumaat. Adakah kita cintakan hidup? Atau kita cintakan hidup yang kekal abadi di akhirat? Adakah kita cinta hidup lebih lama kat sini, lalu takut kepada mati? Atau kita cintakan kehidupan akhirat dan kita membuat bekalan? Sebagaimana lelaki ini memilih untuk membina bekalnya, membantu para rasul. Dan lihat apa anugerah dia dapat. Qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Kalaulah kaumku mengetahui apa yang aku lihat. Speechless, tak ada perkataan untuk menggambarkan nikmat syurga. Terima kasih kaumku, kamu telah menghantar aku ke syurga yang aku idamkan di dunia. Kalian nampak dengan zahir kalian berjaya dan menang ke atas orang-orang lemah seperti aku. Kalian boleh pukul orang-orang miskin seperti aku. Kalian boleh bertindak apa sahaja dengan jumlah kalian puluhan ribu ke atas aku yang seorang diri. Tetapi sebenarnya kalian telah menghantar aku ke syurga yang aku memang mengharapkan. Itulah kehidupan aku yang sebenar. Dan kalian tidak berfikir tentang kesudahan kalian. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu nombor 3. Yang keempat, kita nak belajar apa makna proaktif, apa makna inisiatif, apa makna melakukan sesuatu tanpa perlu disuruh oleh sesiapa.
Lelaki ini telah mengajar kita satu kualiti yang sangat mahal yang perlu ada kepada kaum muslimin, di mana jangan tunggu semua benda nak kena suruh baru nak buat. Perhatikan lelaki ini, beliau tidak disuruh pun oleh 3 orang rasul untuk datang membantu. Lelaki ini memilih untuk membantu tanpa disuruh oleh sesiapa. Apa yang menyebabkan dia mahu membantu? Iman dalam dada, kecintaan kepada kaum, takut ditimpa azab, dan mahu mendapatkan pahala. Yas'a itu juga ditafsirkan oleh para ulama, dia berjalan tergesa-gesa kerana cintakan, kerana tamakkan pengampunan Allah, supaya dakwah yang akan dilakukan ini akan menyebabkan Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Melakukan sesuatu agar Allah mengampunkan dosa, ini mindset pendakwah sepatutnya. Seringkali mindset kita adalah berdakwah, mudah-mudahan lebih ramai orang datang. Seringkali mindset dakwah kita, mudah-mudahan lebih ramai orang akan berubah. Kalau tak berlaku orang ramai datang, macam mana? Kalau tak berlaku perubahan yang dicita-citakan, macam mana? Jadi belajar daripada lelaki ni macam mana nak jadi sentiasa bermotivasi. Yas'a fi'al mudhari'. Orang belajar bahasa Arab akan memahami yas'a adalah sentiasa bergerak dalam keadaan laju, tidak ada menyebabkan dia bergerak dengan malas, dia bergerak dengan konsisten dari hujung kota menuju ke bandar tanpa sedikit pun sebab-sebab yang melemahkan semangat dia. Allahu Akbar. Motivasi ni dia boleh datang daripada luar, dia boleh datang daripada dalam. Motivasi daripada luar seperti majikan suruh, motivasi daripada luar mak ayah suruh, motivasi daripada luar perbincangan di WhatsApp group, motivasi daripada luar namanya peraturan-peraturan. Tetapi motivasi daripada luar sentiasa menyebabkan seseorang itu berubah untuk jangka masa yang pendek, tidak konsisten, tidak long term. Tetapi motivasi yang terbaik adalah inside out, daripada dalam. Anda tahu kenapa anda berdakwah. Saya berdakwah agar Allah ampunkan dosa saya, yang ni akan bertahan lama. Saya berdakwah sebab saya nak belajar, ini akan bertahan lama semangat dia. Saya berdakwah kerana saya sayangkan umat, saya sayangkan masyarakat. Mereka berubah tak apalah, tapi yang penting saya sayang dia orang. Selagi mereka hidup, saya nak sampaikan pesan-pesan Tuhan, yang ni akan bertahan lama. Tetapi kalau berdakwah sebab orang suruh, kalau berdakwah sebab ada orang kata ya itu dan ini, kalau saya tak buat kerja dakwah, yang ni tak akan konsisten dan istiqamah. Yas'a ni perkataan yang sangat mahal tuan-tuan, daripada surah Yasin. Itu nombor 4, kita belajar apa yang disebut sebagai proaktif, di mana lelaki ini tidak memberi alasan untuk membantu dan menghulurkan bantuan. Lelaki ni boleh bagi alasan jauh ratusan kilometer ni, Aqsal Madinah, kita duduk jauh ni, tak payahlah bantu kot, biar orang-orang kat sana, mesti ada orang-orang beriman kat sana akan bantu 3 orang rasul. Lelaki ni tidak memberi alasan, ya, dia memilih untuk membantu sebab dia faham Allah memandang apa yang dia bakal lakukan. Itu nombor 4 ya. Nombor 5, sakit tidak menjadi penghalang. Ini nombor 5 kita nak belajar. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lelaki ini adalah Habib An-Najjar yang tua dan sakit. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lelaki ini adalah Habib An-Najjar yang tua dan mengalami kesakitan. Ini kata-kata Ibnu Abbas, wallahu alam. Tetapi kelihatannya ada asas apa yang disebut oleh Ibnu Abbas, bukan nama tetapi sakit. Ini kerana pada ayat ke-24, kalau ayah ibu perasan, lelaki ini telah menyebut 23. Lelaki ini menyebut ada keburukan menimpa dirinya. Jadi ada kebarangkalian dur di sini adalah kesakitan menimpa tubuhnya yang menyebabkan dia kena kuarantin. Dia kena dipisahkan daripada bandar, takut merebak dia punya penyakit jadi kluster baru pula nanti. Dia kena duduk jauh. Sebab tu dia dipinggirkan dan dia berada di Aqsal Madinah, bukan dalam Madinah. Dia dipinggirkan. Hospital tak boleh terima orang-orang miskin seperti ini. Pada waktu itulah katakan, ya, kerana kapitalis, kerana kemajuan bandar ini, orang-orang miskin diketepikan. Dan kalau sakit, tanggung sendiri, rawat sendiri. Cara perubatan kampung ke pandai hidup. Betapa dahsyatnya ya kesombongan penduduk-penduduk di negara ini. Jadi dur di sini, lelaki ini berkata pada ayat 23,
Mengapa aku menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Jika yang maha pemurah lagi maha penyayang mahu menimpakan bencana kepada aku. Maksudnya, Allah Ta'ala berhak untuk menimpakan keburukan kepada aku, dan kebarangkaliannya adalah keburukan itu sudah berlaku, iaitulah kesakitan pada tubuhnya. Tetapi lelaki ini menyebut Ar-Rahman. Dia mengatakan sakit tubuhnya datang daripada Ar-Rahman. Subhanallah. Dia anggap sakitnya datang daripada Allah yang sayang kat dia. Subhanallah. Ini mindset orang sakit yang sepatutnya ada pada mukmin. Orang mukmin bila sakit, dia jangan kata Allah marah kat saya sebab tu saya kena bala ni. Seharusnya orang mukmin yang baca surah Yasin akan berkata sakit ni sebab tanda Allah sayang kat saya. Tanda Allah sedang menunjukkan sifat Ar-Rahman bidur. Kerana dia sayang saya, dia timpakan sakit pada saya agar saya bersabar dan Allah ampunkan dosa saya. Ini cara fikir orang mukmin bila sakit. Dan lelaki ni tuan-tuan, walaupun dia sakit, dia tidak memberi alasan untuk bantu para rasul. Dia pergi kepada kaumnya untuk kecek sepatah, buka mulut, mikrofon, bagi tahu ikutlah para rasul ni, sedangkan tubuh dia sakit. Kalau sakit pun dia boleh membantu, apatah lagi kalau dia sihat. Ya, barangkali lelaki ini wallahu alam mahu menjadikan amal soleh membantu para rasul berdakwah kepada kaum sebagai tawassul agar Allah memulihkan kesihatan kesakitan pada tubuh saya. Barangkali kita belajar minggu lepas apa itu tawassul. Memang ada hadis yang sahih bertawassul dengan amal soleh. Barangkali lelaki ini yas'a, dia tak sabar nak bantu dan buka mulut berdakwah agar bila dia buka mulut berdakwah, dia balik daripada berdakwah, dia berdoa, ya Allah, saya telah melakukan sesuatu kerana-Mu. Saya telah berdakwah hanya kerana-Mu, wahai Allah. Maka jadikanlah dengan sebab amal soleh berkenaan, kau pulihkanlah kesakitanku. Subhanallah. Tawassul dengan amal soleh. Allah Ta'ala bagi lebih baik daripada apa yang lelaki ni nak. Allah Ta'ala bagi lebih baik daripada apa yang lelaki ni nak. Lelaki ini barangkali mahu tubuhnya sehat dengan amal soleh. Allah kurniakan alam yang mana tubuhnya akan sehat kekal abadi di alam barzah. Di alam akhirat tidak ada sebarang kematian. Itu nombor 5. Nombor 6. Cakaplah dengan sopan, santun dalam dakwah. Ini nombor 6 kita nak belajar. Bila kita bercakap, apapun keadaan mad'u, jangan kita guna bahasa kasar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab cerita dalam surah Yasin adalah cerita bukan setakat kaum yang sembah berhala tau. Bahkan kaum yang nak bunuh para nabi. Memang pengganas tuan-tuan. Bangsa yang sangat zalim. Tetapi lelaki ni tak kata pun ya ayyuhal kafirun. Bahkan lelaki ni kata ya qaumi, ayat 20. Dan lelaki ini menyebut sekali lagi ya laita qaumi pada ayat 26 di alam barzah. Betapa dia sangat sayangkan kaumnya walaupun kaumnya menyembah berhala. Ini tidak sepatutnya menyebabkan aku benci dan aku mengeluarkan kata-kata kesat. Hari ini berapa banyak kemalangan perkataan berlaku. Segelintir pendakwah, peringatan untuk saya, segelintir pendakwah yang tidak mengawal perkataan akibat daripada emosi yang marah, sehingga berlakunya perkara-perkara yang tidak sepatutnya keluar terhambur daripada perkataan, sama ada lidah ataupun di Facebook, di keyboard itu yang menunjukkan lidah dia. Allah celupanya, Allah mudahnya mengaibkan orang, Allah mudahnya menyebut orang tu betul, dia yang betul, orang lain salah belaka. Jaga mulut kita. Mana prinsip biar qaumi kita baca hari Jumaat? Wahai kaumku, aku bukan orang lain, aku sebahagian daripada kamu. Kamu bukan orang lain, kamu sebahagian daripada aku. Datuk moyang kita dahulu mungkin satu keluarga. Aku datang kemari bukan sebab aku nak tunjuk pandai. Aku datang kemari sebab aku sayang pada kalian. Sempena Hari Malaysia, kita semua menanam sifat patriotisme.
Ya, kita semua tanam semangat cintakan negara, ya, kepada anak-anak kita. Tetapi pada masa yang sama, tokoh-tokoh patriotisme ini mesti dipaparkan. Siapa tokoh-tokoh yang paling patriotik kepada negara? Siapa tokoh-tokoh paling cintakan negara? Carilah insan-insan di dalam Al-Quran yang menyebut ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi, wahai bangsaku. Inilah tokoh yang cintakan negara, dan cara mereka cinta negara itu ialah yang patut kita belajar. Mereka bukan selamatkan negara mereka daripada kemiskinan sahaja. Mereka selamatkan akidah penduduk negara mereka. Inilah orang yang benar-benar cintakan negara. Sebab kalau kita betul-betul cintakan negara, kita nak semua yang duduk kat negara ni masuk syurga. Tapi kalau mereka tidak menyembah Allah yang Esa, lalu di mana cinta negara dalam erti kata yang sebenar? Maka pejuang-pejuang sebenar yang mencintai negara adalah insan-insan yang sebut ya qaumi ni, ya qaumi, ya qaumi, dan mati pun sebut ya laita qaumi. Jadi kita dapat lihat bagaimana juga lelaki ini menyebut, menggunakan perkataan aku, dia tak sebut korang. Tuan-tuan tengok ya bagaimana lelaki ini berkata, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Perhatikan lelaki ini kata, iaitulah maksudnya, kenapa saya tidak menyembah Allah yang Esa? Walhal uslub yang mungkin kita akan gunakan adalah, kenapa kalian tak sembah Allah yang Esa? Wa ma lakum la ta'budullaha alladzi fatarakum. Tetapi lelaki ini kata, wa ma li, kenapa aku tak sembah Allah yang Esa, sedangkan Allah itu yang menciptakan aku? Kalau kita lah, kenapa korang tak sembah Allah yang Esa macam aku sembah? Kita banyak menggunakan korang, blaming. Sedangkan lelaki ini menggunakan aku dan aku. Sebab apa? Apa yang saya cakap pada tuan-tuan, saya nak kebaikan menimpa tuan-tuan, sebab saya suka kebaikan berlaku pada saya. Macam itulah juga saya nak kebaikan tu sampai pada tuan-tuan. Islam telah membahagiakan saya, risalah 3 orang Rasul telah membahagiakan saya. Saya nak juga tuan-tuan dapat bahagia macam saya rasa. Saya tak cakap benda melainkan apa yang memberikan kebaikan pada saya. Sebab tu dia sebut saya. Sebab dia hanya akan cakap benda yang memberikan manfaat kepada dia. Sebagaimana dia dapat manfaat, dia nak kaumnya juga dapat manfaat. Subhanallah. Ya. Jadi kita dapat lihat beliau menggunakan indirect method. Ya, dia menggunakan indirect method. Kata Dr. Ratib An-Nabulsi, ada pendakwah bila melihat seseorang melakukan perkara yang haram seperti riba dan rasuah, pendakwah akan berkata, wangmu haram, wangmu itu haram. Tetapi ada pendakwah mendekati lelaki-lelaki seperti itu dengan berkata, saya suka kalau harta saya diredai Allah. Saya suka kalau akhirat saya selamat dengan harta saya. Saya suka kalau harta saya diwakafkan dengan sebanyak-banyaknya agar kebaikan datang kepada saya di dunia dan di akhirat. Lihat tuan-tuan, kata An-Nabulsi, mana uslub yang benar-benar menunjukkan uslub lelaki ini. Ada orang hanya kerjanya mengatakan orang ini salah dan salah, sedangkan kita diajar hate the sin, not the sinner. Benci dosa, jangan benci pelaku dosa. Mana prinsip ya qaumi? Batu An-Nabulsi kata, pendekatannya adalah macam yang disebutkan tadilah, saya itu lebih baik. Baiklah, itu nombor 6. Yang mana ucapan lelaki menggunakan saya dan menyebut ya kaum ini, kita dapat belajar satu benda. Dia nak mengelakkan kemarahan kaum dia. Bukan dia risau dia tak nak kerana kaumnya marah, mereka jadi tak peduli pada apa dia cakap. So dia memulakan ucapan dengan tidak mahu mencetuskan konflik. Dia memulakan ucapan dengan tidak mahu menunjukkan dia pandai dan menyebabkan orang naik marah sebab belagak. Dia tak nak tunjuk pandai, dia nak betul-betul nak bagi tahu apa yang memberi kebaikan pada dia, dia nak share pada orang. Sharing is caring. Nombor 7. Minta maaf, jangan marah saya tak buka Q&A, sekejap lagi saya buka Q&A. Simpan dulu soalan tu sebab saya nak habiskan point ni. Nombor 7, hidup di bandar mudah lalai. Hidup di bandar ni sangat mudah lalai. Bandar dalam Quran adalah berbunyi al-qaryah.
Bandar dalam Quran bila banyak namanya Madinah. Bandar bila satu namanya Qaryah. Bandar bila banyak-banyak namanya Madinah. Penduduk bandar, kata para ulama bila mentafsirkan ayat 20, sangat mudah terdedah kepada kelalaian dan at-takathur. Penyakit berbangga-bangga dan berlumba-lumba untuk menunjukkan saya punya harta lebih banyak, saya punya anak lebih banyak, saya punya humarisah lebih banyak, saya punya pengaruh lebih banyak, saya punya followers lebih banyak. Hidup di bandar. Tetapi hidup di kampung, ya, yang tidaklah ada banyak bangunan, pencakar langit pun tak ada, lebih banyak yang mudah menemui iman. Maksudnya ayat 20 ya, ayat 20 bila Allah Ta'ala sebut waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang lelaki dari hujung kota, maknanya lelaki ni bukan duduk di kota, lelaki ni bukan duduk di bandar, lelaki ni duduk di kampung, lelaki ni duduk di sempadan, lelaki ni duduk di kampung yang jauh daripada suasana kemajuan dan kepesatan pembangunan, dan tiba-tiba duduk kat kampung beriman, datang nak bantu para rasul. Jadi apa kita belajar di sini tuan-tuan? Ya, apa yang kita nak belajar di sini adalah bila kita duduk di bandar, ujian untuk mengingati Allah semakin hebat. Akibat daripada mudah dapat makanan, mudah dapat khidmat kesihatan, mudah nak pergi ke tempat kerja, mudah untuk mendapat hiburan, mudah kerana ada pawagam, mudah dan mudah dan mudah dan mudah, lalu ingat Allah kat mana? Orang kat kampung susah-susah biasanya. Nak dapatkan makanan kena berjalan jauh, nak dapatkan makanan kena masuk ke kebun petik buah-buahnya. Jadi, dan duduk di kampung pula, barangkali bangunan tak banyak, yang banyak pokok-pokok, dusun-dusun hijau-hijau belaka. Yang tu menyebabkan mereka lebih tenang dan damai, lalu mencari-cari Tuhan di mana. Jadi ini menarik kupasan para ulama seperti Ibnu Ashur. Aqsal Madinah, duduk kat ujung bandar, beriman. Seorang beriman. Duduk kat bandar, lawan para rasul. Inilah yang berlaku zaman berzaman. Duduk di bandar memang diuji oleh Allah. Sebab itulah kalau masih ingat kita bincang Nabi Ibrahim punya doa. Ingat kan doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Nabi Ibrahim berdoa bila Mekah dah jadi bandar. Bukan Mekah padang pasir, padang jarak, padang tukuku. Bila Mekah dah jadi maju, Nabi Ibrahim sangat risau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kerana mudah lalai inilah manusia mula menyembah selain daripada Allah. Itu nombor 7 ya. Hidup di bandar ni memang ujian ya. Hidup di Kuala Lumpur, hidup di Johor Bahru, hidup di bandar, memang Allah Ta'ala akan uji sama ada bandar ataupun bandaraya ya. Yang ke-8, kita ada lebih kurang 15 minit. Yang ke-8, okey belaka ke tu? Ya, Puan Liana, Puan Sheila, Puan Hajar, Puan Zaitun, okey ke tu? Ya. Berasap tak kepala? Allah banyaknya ustaz sebut, tak sempat catat. Tak apalah. Yang sempat catat, alhamdulillah. Yang tak sempat catat, ulang balik video ni, insya-Allah ada rakaman. Nombor 8 kita nak belajar adalah pentingnya kerja-kerja kesukarelawanan. Kerja-kerja fisabilillah ni penting untuk Allah Ta'ala bagi rezeki. Kerja-kerja kesukarelawanan ataupun kerja-kerja fisabilillah. Kena fikir dalam hidup kita ni, jangan hanya bekerja makan gaji je. Kena ada kerja kita buat, barangkali ya waktu cuti ke, sebulan sekali ke, ada kerja-kerja NGO yang mana kita buat bukan untuk dapat pendapatan, bukan untuk mendapat duit. Janganlah hidup kita ni semuanya duit belaka. Kena ada satu hari kita buat kerja-kerja amal tidak kerana duit. Orang bagi duit pun kita tolak. Isnin sampai Jumaat, kalau Johor, Ahad sampai Khamis, kita buat kerja untuk pendapatan. Kerana ini penting untuk nafkah. Ini penting untuk meneruskan kehidupan. Tetapi kena adalah satu hari dalam satu bulan di mana kita letak dalam jadual turun pada gelandangan. Bantu serantau Muslim contohnya, ataupun bantu NGO yang ada, turun ke padang, bagi pakaian yang elok, bukan pakaian lusuh, bagi RM, bagi makanan yang elok, yang kita makan elok, yang tu bagi pada fakir miskin. Kita kena tanya, ada tak sumbang bank in?
kepada mereka yang memerlukan sebulan sekali. Kita bukan bercakap pasal zakat pendapatan, kita bercakap pasal kerja-kerja yang kita buat tidak mengharapkan pembalasan. Kerana ini yang menyebabkan Allah Ta'ala menjadikan para rasul membawa kebenaran. Para rasul punya perjuangan adalah ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Orang yang buat kerja tak minta bayaran ini, Allah Ta'ala sinonimkan dengan dia mendapat petunjuk. Allah Ta'ala letak rapat dalam ayat 21, la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maknanya apa? Kalau ada satu waktu kita buat kerja-kerja bukan kerana mahu dibayar, seperti Zulkarnain, hari Jumaat kita baca cerita Zulkarnain, dia tolak bayaran daripada kaumnya. Sebab apa? Sebab dia mementingkan hidayah daripada Allah. Orang yang buat kerja fi sabilillah, makin ikhlas, makin Allah tambah hidayah. La in syakartum la azidannakum min hidayati rabbikum. Allah tambah hidayah, Allah tambah hidayah. Dalam hidup ni yang paling penting hidayah. Nombor 2 baru duit. So bahagikan elok-elok masa tu. Ada masa untuk duit, saya pun cari duit. Tetapi kena ada waktu kita buat kerja-kerja kemanusiaan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kita baca hari Jumaat suratul Insan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami buat sebab kami nak menghadap Allah dalam wajah Allah redha dekat kami dan kami redha dengan Allah. Jadi kita kena ada waktu tu agar wahum muhtadun, agar Allah menambah hidayah pada kita. Ini perjuangan para rasul yang tidak meminta bayaran. Lelaki ni nak kata, lelaki ni nak backup para rasul. Tanda-tanda benarnya rasul adalah mereka bercakap puluhan tahun dan mereka tidak pernah minta dibayar. Dan you all, wahai kaumku, tak boleh fikir ke atas motif apa mereka buat begitu? Dunia kamu adalah dunia bercakap bersungguh untuk dapatkan pelanggan. Dunia kamu, dunia kapitalisnya adalah cakap elok-elok, orang beli produk. Tapi ini bukan dunia para rasul. Kalian nampak tak bezanya kalian dengan diorang? Antara tanda diorang dapat hidayah, diorang rasul adalah mereka bersungguh buka mulut semata-mata nak melihat kamu dapat hidayah, dan mereka tidak pernah meminta bayaran atas apa yang mereka buat. Kamu menyangka mereka dibayar, mereka tidak pun dibayar. Mereka diberikan Allah bayaran di akhirat, namanya pahala dan hidayah. Subhanallah. Yang ke-9, kita nak belajar tentang ilmu dan amal. Kena serentak, kena seimbang. Tak boleh belajar tapi tidak beramal dan menyebarkan. Lelaki ni mengajar kita, apa yang kita belajar kita sebarkan. Ya, kerana kita punya kerja mesti selamatkan seramai mungkin orang balik pada Quran dan Sunnah. Baliklah kepada wahyu. Baliklah ya kepada para ulama, balik pada agama. Ya, balik kepada agama. Jangan hanya hidup ni berhibur saja. Jadi apa guna belajar 20 tahun? Ini kata An-Nabulsi dalam tafsirnya. Apa guna kamu belajar 20 tahun tapi jiran sebelah rumah tak tahu pun ya apa yang kamu telah belajar? Apa guna kamu belajar 20 tahun kalau keluargamu tidak dapat manfaat daripada ilmumu? Apa manfaat belajar 20 tahun kalau isterimu tak tahu apa yang kamu belajar? Kalau anak-anakmu tak terasa ta'thir, tak dapat rasa apa yang kamu belajar. Jadi hidup ni jangan hanya belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar, tetapi jadilah lelaki ni yang menyebarkan ilmu daripada para rasul. Saya tak tahulah lelaki ni ya, kalau namanya Habib An-Najjar, dia sempat tak jumpa 3 orang rasul tu. Kerana seolah-olah berdasarkan zahirnya, dia tak sempat jumpa pun 3 orang rasul tu. Dia terus pergi kepada kaumnya. Saya tak tahulah lelaki ini sempat tak berhalaqah, berusrah bersama dengan para rasul. Bak bertemu pun saya tak pasti bertemu ke tidak. Dia terus menyampaikan kepada kaumnya dan dia seolah-olah meninggal dunia, mati tanpa sempat bertemu dengan para rasul. Lelaki ni belajar agama kat mana? Sudah pasti dia belajar daripada para rasul dari kejauhan PJJ. Sebab dia duduk kat ujung kota, para rasul diutuskan ke bandar-bandar. Dia belajar kat mana? Seruan tu. Subhanallah, Allah campakkan hidayah kepada dia. Inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan hati yang mati. Lelaki ni dihidupkan hatinya oleh Allah dengan iman, lalu dia bukan mencari para rasul,
Dia pergi kepada kaumnya untuk menyebarkan iman yang sudah masuk ke dalam hatinya. Subhanallah. Kita belajar tinggi-tinggi satu hal penting. Kita kena ada disiplin ilmu. Saya kena belajar tinggi-tinggi. Ya, tuan-puan kena hantar anak-anak belajar tinggi sampai PhD supaya ilmu ni ada disiplin. Tetapi kena ingat juga, lima taquluna ma la taf'alun. Benda kita belajar, benda kita cakap, kita kena amalkan. Lelaki ni menjadi lelaki yang mengamalkan apa yang dia cakap. Ya, dia percaya pada Allah dan dia nak orang lain pun percaya pada Allah, lalu dia sebarkan. Itu nombor 9. Dan akhir sekali tuan-tuan, kita nak belajar sirah di sebalik surah. Sirah di sebalik surah. Rupanya dalam cerita lelaki ini adanya cerita Nabi SAW. Macam mana tu? Okey, maksudnya adalah sebagai contoh pada ayat 20. Kata An-Nabulsi, penduduk di hujung bandar miskin, dan orang miskin satu orang ini telah datang kepada kaumnya untuk membantu 3 orang rasul. Ini isyarat kepada Nabi SAW bahawasanya para sahabat majoritinya miskin. Maka Nabi jangan memandang mereka dengan enteng ketika orang-orang kafir tidak memandang mereka melainkan sebelah mata. Mereka sangat menghina Abdullah bin Ummi Maktum, bukan setakat kerana butanya, bahkan kerana miskinnya. Mereka sangat menghina Ibnu Mas'ud, mereka sangat menghina Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi dan ramai lagi. Wahai Nabi, jangan pinggirkan mereka. Sebagaimana orang-orang kafir mahu kamu menyingkirkan orang-orang miskin daripada menjadi pengikutmu. Mereka memberikan syarat, pemimpin-pemimpin Makkah memberikan syarat, kami akan masuk Islam once orang-orang miskin ini diketepikan daripada usrah yang bakal kita adakan. No, jangan pinggirkan orang-orang miskin. Kedudukan mereka lebih mulia di sisi Allah. Walaupun mereka tidak berharta dan tidak dipandang oleh masyarakat, mereka dari Aqsal Madinah, mereka daripada tempat yang mana orang-orang dipinggirkan, dianggap oleh masyarakat kapitalis sebagai sampah masyarakat, tak mengapalah. Yang penting, ya, mereka lah yang akan bantu backup kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata Nabulsi. Kita nampak cerita sahabat dekat situ. Kita nampak Bilal bin Rabah dalam ayat 20. Kita nampak Ibnu Mas'ud yang miskin pada ayat 20. Subhanallah. Dan yang kedua menariknya, kata Ar-Razi, ayat ini nak kata ada satu orang daripada hujung kota. Dia bukan duduk kat kota, dia duduk jauh daripada kota. Dan menariknya Allah tak sebut kota tu sebagai qaryah, Allah sebut Madinah. Ada orang jauh daripada kota yang akan membantu kamu wahai Rasulullah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat 20 kota tu dengan nama Madinah. Kata Ar-Razi, ini isyarat kepada orang Yathrib akan bantu Nabi SAW. Dan kemudiannya Yathrib, bila mereka membantu Nabi, Yathrib ditukar menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, Madinah. Subhanallah, perkataan Madinah bukan saja-saja. Ya, Al-Madinah ayat 20 tidak merujuk kepada Madinah Munawwarah. Ya, dari sudut tafsir, kerana Madinah di sini merujuk kepada kota yang diutuskan para rasul. Tetapi dia panggil tafsir isyari, ada isyarat di situ. Insya-Allah, penduduk yang nanti kau akan namakan mereka sebagai penduduk Madinah, itulah yang akan membantu kamu untuk kembali menawan kota Mekah. Orang-orang yang akan bantu kamu ni jauh di hujung kota Mekah, iaitulah Madinah. Mereka itulah yang akan membantu kamu. Wallahu alam. Ada lebih kurang 2-3 minit. Ya, mudah-mudahan 10 yang telah saya sebutkan tadi dapat dicatat dengan baik oleh ibu-ibu, akak-akak, adik-adik semua. Lebih kurang 30 orang. Tadi 5 orang, jadi 30 orang. Demikianlah Islam tersebar ke seluruh dunia. Ada soalan? Siapa dapat 10/10 angkat tangan. Tahniah Puan Suhaila, Puan Sarah. Yang lain-lain tak angkat tangan, tanda-tandanya apa je? Tanda-tanda tak sempat dapat 10/10 tak apalah. Ya, boleh rujuk kepada yang sudah menyempurnakan nota 10/10. Ada apa-apa soalan, silakan.